Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat kita bersua pada malam ini dalam siri kita berkempen untuk pilihan raya negeri Selangor. Penamaan calon insya-Allah pada 29 hari bulan ini, dan kita akan mengundi pada 12 hari bulan Ogos. Kita semua tahu ada 6 negeri yang ada pilihan raya negeri. Kita juga insya-Allah cukup yakin kita akan kekal mentadbir negeri Kedah, negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Betul tuan-tuan? InsyaAllah. Ya. Kalau ikut sejarah dalam pilihan raya umum yang lepas, Kedah kita menang cukup besar, Kelantan kita menang 14-0, ya. Terengganu kita menang 8-0. Kalau kira undi yang calon-calon parlimen kita dapat di Kelantan, di peringkat DUN masing-masing. Jika saya bertanding di Indra Mahkota di Pahang, Alhamdulillah lah menang. Undi yang saya dapat di DUN, saya ada 2 DUN. Di DUN Berserah menang besar lah, sebab dia berhormat Adun PAS dekat situ. Wadi Andan Surah ini menang kali yang ketiga bergaya. DUN Semanggu kita letak Ketua Pemuda PAS kawasan Ustaz Zulfadli, kalah tipis saja 1004, tapi saya menang DUN Semanggu. Itu yang kita kira. Kalau kira undi yang kita dapat, undi ahli parlimen kita yang dapat dalam DUN di Kelantan, insya-Allah kalaupun tak boleh sapu semua, rasanya menanglah, insya-Allah. Terengganu kalau ada pun cabaran, mungkin ada 2 DUN je, ataupun 1 yang di Terengganu. Kalau betul caranya, boleh sapu bersih. Dan siapa sangka dalam kita menang 3-0 parlimen di mana? Di Perlis. Ada 15 Dewan Undangan Negeri Perlis, menang 14. Itu kira macam dah menang semua. Dan di Pahang, daripada ada 8 Dewan Undangan ADUN, kita dapat 17. Daripada 1 ahli parlimen, kita dapat 7. Dan 1 daripada kerusi yang orang tak pernah sangka Perikatan Nasional boleh menang. Apalagi apabila calonnya daripada PAS ialah di Bandaraya Kuantan, mengalahkan Khuziah Saleh 2 penggal dan bekas Timbalan Menteri, kiranya giant gila, saudara sahabat kita ni, Allah Akbar, dan mengalahkan Hamid Mandela. Itu pun giant lah, ya, Ketua UMNO bahagian Kuantan. Siapa nama? Aziz Wan Razali. Ni saudara Hafiz, dia bersatu Kuantan, Timbalan Ketua Bahagian. Usaha politik saya, mujur dia bagi tahu tidak potong gaji. Ya. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut ni di segi setia ni nak memberitahu bahawa kerusi yang kita tak jangka boleh menang, kita yakin menang. Orang tak rasa boleh menang di Pahang boleh menang. Ya, Kuantan itu sipir kiranya calon PAS juga tu. Calon PAS boleh menang. Itu kerusi bandar. Kerusi bandar ni grade A lah untuk PKR. Sebab tu Fuzia 2 penggal bermaharaja lega, masuk penggal ketiga, kita jadi raja. Jadi seri setia ke, dan kerusi-kerusi di Selangor, saya faham. Apabila kita kata kita yakin boleh menang di Selangor, ada orang kata, boleh ke Perikatan Nasional menang di Selangor? Tuan-tuan, ada 33 kerusi majoriti Melayu di Selangor ni, yang kalau dikira, dihitung, dihisap, berapa kerusi-kerusi ini
yang don dalam parlimen yang calon-calon kita menang dalam PRU yang ke-15 yang lalu. Cerita macam di Kuantan itu, walaupun itu cerita parlimen, boleh terjadi dalam Dewan Undangan Negeri, kursi-kursi Dewan Undangan Negeri di Selangor. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita harus yakin bahawa kita dalam PM, kita insya-Allah akan meletakkan calon-calon yang terbaik, kombinasi calon, orang lama dan orang baru, golongan profesional, agamawan, orang yang ada pengalaman politik, orang yang baru dalam politik, macam ahli yang berhormat kita dari Islam, orang baru, kali yang pertama, tapi prestasi dia dalam parlimen cukup baik. Dan saya nak cerita, kita di parlimen sekarang ini, kita telah menubuhkan jawatan kuasa atau portfolio seolah-olah kita kabinet bayangan. Malaysia tidak ada tradisi kabinet bayangan atau shadow cabinet. Walaupun kita mengamalkan sistem demokrasi Westminster seperti di Canada, di United Kingdom, di Australia dan New Zealand, mereka dah ada tradisi shadow cabinet atau kabinet bayangan ni sejak tahun 1920-an. Kali pertama ada shadow cabinet dalam parlimen itu diumum oleh PH pada tahun oleh BN pada tahun 2018. Bila dia pertama kali hilang majoriti di Dewan Rakyat. Tapi tak ada apa yang berlaku, dia umum je. Lepas tu tak dengar cerita lah. Kemudian tahun 2021 PH umumkan shadow cabinet, kabinet bayangan, dia umum, lepas tu tak dengar cerita. Kita agak berhati-hati. Kita tak nak terlalu ambitious untuk guna istilah kabinet bayangan. Kita guna portfolio, dan kita ada 26 portfolio. Dia lebih kurang sama jumlah portfolio dalam kabinet. Cuma kita ada beberapa portfolio tu yang kita combine. Misalnya saya adalah shadow minister untuk pendidikan dan pendidikan tinggi. Kita combine. Ini shadow minister kesihatan. Banding Dr. Mat Yunus dengan Dr. Zaliha, jauh lah handsome dia. Saya rasa kalau dia jadi Menteri Kesihatan, insyaAllah jangan kata benda ni tak boleh berlaku. Kalau Menteri Kesihatan dia tak bagilah kuala wanita bermula di pejabat dia, dia bagi dekat orang miskin lah. Dia tahulah cerita orang pandai mentadbir atau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, Selangor adalah sebuah negeri yang maju. Selangor negeri yang maju. Sebab itu setengah orang apabila dia berkempen ini pihak lagi satu, dia tidak memahami bahawa kedudukan Selangor ini tak sama dengan Kedah, tak sama dengan Kelantan, tak sama dengan Terengganu, tak sama dengan Perlis. Ada orang yang apabila dia pergi berkempen ke Kelantan, Kedah dan Terengganu untuk PRN, ini pihak sana, dia pergi ke Kelantan, dia bercerita tentang pembangunan di Selangor, dan dia kata tibalah masanya untuk Kelantan berubah rasa dan memilih kerajaan yang boleh membawa pembangunan macam di Selangor. Dia ni tuan-tuan, sejak daripada zaman saya ahli UMNO, ahli majlis kerja tertinggi yang menang nombor 15, don't play. Timbalan menteri pengajian tinggi, ya. Dia dalam UMNO dia kata tu. Dari dulu lagi saya kata UMNO berkempen di Kelantan dengan bahasa yang begitu tak menang. Sebab orang Kelantan melihat pembangunan dari sudut Kelantan. Dia tidak melihat pembangunan macam kita di Selangor melihat pembangunan. Dia cara dia. Jadi kalau berkempen begitu, dan ini juga kempen mereka sekarang, maknanya dia memang dia tak faham ketendak akal budi orang-orang di Kelantan. Begitu juga di Terengganu. Lepas tu ada pula yang nak bergaduh dengan Menteri Besar Kedah.
gaduh dengan Menteri Besar Kedah, salah orang lah. Dia kata tak sama, dia kata Menteri Besar Kedah tak sama, tak macam Menteri Besar Kelantan, tak macam dengan Menteri Besar Terengganu. Saya kata Menteri Besar Kelantan yang amat berhormat Datuk Ahmad Yaakob, kalau kita buat perumpamaan penyanyi, dia penyanyi lagu-lagu kerohanian. Penyanyi lagu kerohanian ada cara dia. Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu, kalau diberi perumpamaan penyanyi, dia penyanyi nasyid. Tentulah tak sama dengan Sanusi, dia rock. Saya kata, ini pun dia tak boleh bezakan. Memanglah, tak sama lah. You nak berlawan dengan Sanusi, dapatlah daripada Sanusi. You nak condemn rumah abang dia, you nak condemn banglo milik abang Sanusi, tanpa mengetahui abang Sanusi itu kerja apa. Dia kerja welding, membaiki kapal di dasar laut. Bukannya welding, membaiki kapal di atas darat. Tuan-tuan, pekerjaan itu antara gaji yang paling mahal di dunia. Dan dari segi insurans dan doktor, dia boleh kerja 6 bulan je dalam setahun. Lebih pada itu, saya tak tahulah. Gaji dia besar, jadi dia mampu untuk buat rumah banglo. Dia dah ingat, oh ini timpalan, pekerja timpalan yang dia bayangkan, pekerja timpalan bersikap agaknya. Ya? Jadi kalau ia pun nak mengutuk Datuk Seri Sanusi, Menteri Besar Kedah, tengok-tengoklah tempat. Kalau nak kutuk adik-beradik dia pun, buatlah homework dulu. Buat homework dulu, jangan main pakai tembak saja. Ini akhirnya mandu sendiri. Selangor tentu berbeza. Selangor ini tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita boleh menang. Dan cita-cita kita ialah kita bangunkan Selangor selayaknya sebagai Selangor. Apa dia? Selayaknya Selangor ini bukan dibanding dengan Negeri Sembilan, bukan dibanding dengan Johor, bukan dibanding dengan Pulau Pinang. Selayaknya Selangor ini, perbandingannya, orang putih kata benchmarknya ialah Singapura. Perbandingan untuk Selangor ialah Hong Kong. Perbandingan untuk Selangor ialah Taiwan. Itu selayaknya perbandingan untuk Selangor. Selangor ini negeri, tetapi dia negeri super. Ini kaedah bagaimana Perikatan Nasional melihat negeri Selangor. Minta maaf Pusurujaya, orang Selangor ni orang Pahang ni nak mengabarkan kami di Pahang tengok Selangor begitu. Pahang lain, Pahang style Pahang lah. Ini yang dikatakan melihat sesuatu itu dengan adil, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi bagi mereka di sebelah sana, memang pelik dan ajaib kalau dia membanding Selangor dengan Kelantan, Selangor dengan Terengganu, Selangor dengan Kedah. Maknanya dia tak reti benda, tuan-tuan. Selangor adalah negeri super. Saya tak tahulah apa istilah yang akan digunakan dalam manifesto, tapi pada saya orang Pahang, saya melihat Selangor itu selayaknya dibangunkan sebagaimana sebuah negeri yang bukan kita nak mengecilkan negeri-negeri lain di Semenanjung, but Selangor is a super state within Peninsula and Federal, Peninsula Malaysia and Federation of Malaysia. Jadi begitu caranya. Yang kita perlukan menteri besar yang selayaknya, bukan menteri besar yang bangga kerana mengalahkan bekas menteri besar. Setakat aku berjaya mengalahkan menteri besar. Sesedara, ini bukan cerita menteri besar lawan bekas menteri besar. Menteri besar bangga mengalahkan bekas menteri besar. Itu bukan naratif nak membangunkan Selangor. Itu bukan selayaknya dalam nak jadi menteri besar lagi sekali. Saya tak ingat nama dia. Menteri besar tu lah, menteri besar awal.
Bukan Menteri Besar lagi lah teruk ni. Faham ni tuan-tuan dan puan-puan. Saudara kalau nak tahu betapa ajaibnya cerita Madanon. Saya sebenarnya Madani ni saya dengar ada macam-macam istilah lah. Madani Madani juga. Mahadani Mahadani. Ni nak menyambut kemerdekaan ni Dr. Rashid. Dia ada lagi satu makna. Merdeka dari Anwar Ibrahim Madani. Negeri faham masa kita berunding nak menubuhkan kerajaan negeri. Majlis Tertinggi Perikatan Nasional melantik Tuan Ibrahim Tuan Mat sebab dia adun cekal. Dia ketua pembangkang. Kita tubuhkan macam shadow cabinet dalam Dewan Undangan Negeri Faham. Ini yang pertama dalam sejarah Malaysia. Dewan Undangan Negeri ada portfolio bayangan atau shadow cabinet. Dan Tuan Ibrahim adun cekal, walaupun dia ahli Parlimen Kubang Krian, Timbalan Presiden PAS, Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Mat, ketua pembangkang, dan dia kita lantik mewakili Perikatan Nasional berunding dengan Menteri Besar Faham sekarang. Masa itu dia belum dilantik Menteri Besar. Kedudukan masa itu kita 17, UMNO dan Barisan Nasional 16, PH 8. Dan kita memanglah nak jadi Menteri Besar. Masa itu Tioman belum berlaku lagi. PRK memanglah akhirnya diorang menang lah. Tak apalah, itu nasib lah. Sekarang ni 17-8. Okey, tak apa. Masa berunding kita 17, dia 16. Kita ni tuan-tuan orang baik, berunding 17, 16, 8 ni, kita beritahu lah kita nak jadi Menteri Besar. Kita 17. Dia pun nak jadi Menteri Besar. Kita kata, okey, kita berunding. Tak boleh satu pusingan, dua. Tak boleh dua, tiga pusingan. Dan berlakulah 3 pusingan. Kita jadi Menteri Besar. Dia jadi Speaker. Dia Menteri Besar. Kita jadi Timbalan Menteri Besar. Atau dia Menteri Besar, kita Speaker. Lebih kurang macam itulah berunding. Terus si Exco ada 10. Jadi kita runding lah 5-5 ke 6-4 ke macam itulah. Itulah cara orang runding. Dan Tuan Ibrahim, tuan-tuan tahulah, dia bukan jenis yang cracking. Dia bukan rock. Agaknya dia kali antasan mesti lah runding. Ya. Jadi kita boleh berlangsung ni. You Menteri Besar, kami Timbalan, atau kami Menteri Besar, you Timbalan atau jawatan Speaker, ataupun dilihat kepada Exco. Dan kita ada 5 adun yang dilantik. Kita kira lah supaya dia balance dan tidak ada lah yang saya menang saya ambil semua dan you menang you ambil semua. Kita nak berkawan. Dan kita kata kita nak tubuh kerajaan antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Sebab kita tak boleh dengan PH. Pusingan ketiga, Wan Rusdi cakap dengan Tuan Ibrahim, kami dah buat keputusan, kami Menteri Besar. Okey, Exco macam mana? Kami 7, awak 1, PH 2. Gila ke tak gila tu? PH yang 8, Dr. Rashid kan, kita pun dengar pening. Dia 16, dia jadi Menteri Besar. Tak apalah, kita kira dia 17 lah. Berlaku adil lah. Okey, dia 17, kita 17. PH 8. Alright? Dia Menteri Besar. Okey, tak apa. Exco pun dia bilang, oh, Exco dia 7. Kita 1, PH 2, Puan Pengurusi. Ini matematik mana punya perundingan. Jadi Tuan Ibrahim kata, tak apalah, maasal lama. Kita tak payahlah, kita jadi pemangkat. Ini cara mereka berunding. Sangat luar biasa. Berbalik kepada Selangor, tuan-tuan dan puan-puan. Pembangunan di Selangor itu kita nak tingkatkan sehingga Selangor menjadi, ialah saya istilah yang saya guna ni bukan semestinya istilah rasmi daripada Perikatan Nasional, tetapi soalnya ialah Selangor dimartabatkan dari segi pembangunannya yang seimbang, meliputi politik, ekonomi, sosial, agama dan segalanya,
supaya dia menjadi negeri yang super. Saya hanya menggunakan secara, kalau pinjam perkataan Abang Non ni, wawenang. Boleh juga, kita pun pandai guna istilah wawenang. Maknanya negeri yang begitu, sifatnya, karakternya, ciri-cirinya begitu. Jadi tentulah calon-calon yang bakal kita umumkan nanti, yang bakal kita letakkan, dan tentulah kita suka di Selangor ni untuk umum siapa bakal menteri besar. Kita harus ada ketertiban kita dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kita tak boleh mendahului baginda dengan mengatakan, kalau kami memerintah Selangor, maka calon menteri besar kami ialah Mr. A atau Mr. B atau Mr. C. Itu bukan cara kita. Ketertiban kita dengan istana itu mesti dijaga, mesti dibuat dengan cara yang penuh kesopanan dan kesusilaan. Tetapi bila kita dah letak calon-calon kita, rakyat boleh nilai dan rakyat boleh fikir. Agaknya kalau bukan A, B, kalau bukan B, C. Dan tentulah bukan Saifuddin Abdullah. Cuma saya minta tuan-tuan, terima kasih Puan Fungsi kerana sebut nama saya betul. Ada orang sebut nama saya Saifuddin Nasution. Tak boleh. Mana boleh, dahlah saya jauh lebih handsome daripada dia. Sebutlah Saifuddin lain. Tak kira dia dengan saya kawan. Ya. Yang kita tak kawan ni buat kalimah Allah. Yang itu kita tak kawan. Sebab keputusan tentang kalimah Allah ni telah dibuat oleh kabinet pada tahun 1986. Ada 12 perkataan yang boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Dan ada 4 perkataan yang tak boleh digunakan oleh orang bukan Islam, kecuali kalau dalam buku Bible misalnya, hendaklah ditulis di depan itu, kalau di dalamnya ada kalimah Allah, kalau hanya untuk dia ada syarat dia. Apabila keputusan Mahkamah Tinggi yang terbaru yang disebut oleh lawyer kita tadi membolehkan ia digunakan, maka secara automatik tentulah ia dirayu. Dan Menteri KDN masa itu ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang sekarang ini Ketua Pembangkang dan Susagong Bersatu dan Susagong Perikatan Nasional. Dia menteri bertanggungjawab masa itu yang membuat rayuan. Apa rayuannya? Rayuannya ialah supaya kembali kepada keputusan kabinet pada tahun 1986, yang keputusan Mahkamah Tinggi yang terbaru itu bertentangan dengan keputusan 1986. Jadi apabila kabinet Abang Non membuat keputusan untuk menarik rayuan, bermakna dia menerima pakai keputusan Mahkamah Tinggi yang bertentangan dengan keputusan kabinet 1986. Itu dia punya premis dia yang asal. Cuma masalah Abang Non kita ni, jawapan dia tu hari ini lain, besok lain. Mula-mula dia kata, ini hanya berlaku di Sarawak dan Sabah. Baru Bian, wakil rakyat daripada Sabah, membetulkan Abang Non dengan mengatakan, tak, keputusan Mahkamah Tinggi itu cover the whole of the Federal of Malaysia, masuk di Selangor. Lepas itu dia jawab lain pula, kita menerima ini keputusan 86, kita menarik rayuan untuk mengekalkan keputusan kabinet 86. Saya pun tengok bahasa Melayu saya rasa bagus juga. Saya menilai bahasa Melayu dia menjawab, ini bahasa apa ni? Dah sah dah keputusan mahkamah itu bertentangan dengan keputusan 86. Awak pergi tarik rayuan dan dia kata supaya sama dengan 86. Tuan-tuan rasa betul ke tak betul dia cakap? Memang saya tak betul. Ya. Lepas dia kata kita dah rujuk. Dah rujuk. Atap kuning, atap hijau dan segala atap.
tiba-tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor buat kenyataan terbuka tentang kecuaian kerajaan hari ini yang menarik balik. Apa yang Perikatan Nasional buat apabila perkara ini berlaku? Yang berhormat Tuan Guru Zulkifli, Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS, Ahli Parlimen Jasin, dengan persetujuan kita dalam Perikatan Nasional, menghantar suatu usul kepada Speaker Dewan Rakyat mencadangkan dipinda Akta Keterangan, Interpretation Act, Akta, tanya lawyer lah, saya bukan lawyer, tapi nak meminda suatu akta, maknanya nak membentangkan private bill untuk membentangkan suatu akta, pindaan akta, akta keterangan salah satu, ataupun akta tafsiran, lebih kurang akta tafsiran, Interpretation Act, supaya dimasuk, sebab di dalam Interpretation Act, akta akta tafsiran itu ada beberapa perkataan yang diletakkan definisi yang sahih. Maknanya apabila kes melibatkan perkataan A berada di depan mana-mana hakim, hakim tak boleh nak buat interpretasi kerana ia telah well defined, ia telah didefinisikan. Jadi cadangan Jasin ialah supaya didefinisikan kalimah Allah itu di dalam akta tafsiran sebagai mengikut dalam surah Al-Ikhlas, bahawa Allah itu satu, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu yang menyerupainya. Jadi cara kita ialah kita lebih atas daripada keputusan 1986. Maknanya jadilah apa pun, letaklah di depan mana-mana hakim pun, dia Islam atau tak Islam, kalimah Allah ini makna. Jadi orang bukan Islam kata, macam mana nama Allah itu ada dalam lagu negeri saya nyanyi? Kan ada 3 cara penggunaan kalimah Allah itu. Namanya boleh digunakan seperti dalam lagu. Ramai saja orang bukan Islam yang menerima Allah itu sebagai pencipta, tetapi kita orang Islam menerima Allah itu sebagai yang perlu disembah seutuh dan sepenuhnya. Itu yang berbeza dengan itu. Jadi Al-Ikhlas itu menamatkan apa sahaja spekulasi. Itu lebih tepat pada pandangan kita dalam Perikatan Nasional. Tapi tentulah kerajaan menolak. Itu kena terima hakikat itu. Ingat itu. Kerajaan Abang Nun menolak usul Jasin untuk mendefinisikan secara muktamad kalimah Allah yang sekarang ini, yang keputusan 86 tu, dia belum muktamad, Syekh, dari segi definisi ke. Sebab itu hakim boleh, saya rasa okey je orang nak guna. Maknanya pada hakim, saya tak salahkan hakim, sebab dalam cara seorang hakim itu, dia bergantung kepada panduan yang ada di depan dia. Dia tak salah dari segi itu, hakim tak salah dari segi itu. Sebab itu kita buat dia rayu. Cuma yang salah ni kenapa kerajaan menarik rayuan? Itu masalah dia. Rayulah. Dan kita yakin bila sampai ke mahkamah rayuan dan sampai ke mahkamah persekutuan, dia akan berbalik kepada keputusan 86. Tapi kita dalam Perikatan Nasional mengusulkan supaya lebih muktamad daripada keputusan 86. Keputusan 86 itu baik, tetapi kita mahu dia jadi lebih baik dengan kita mendefinisikan secara muktamad kalimah Allah itu ada maknanya, dan maknanya bukan kita bagi, tapi maknanya yang Allah sendiri bagi, sebagaimana di dalam surah Al-Ikhlas. Itu yang kita nak lakukan. Tapi dia tolak. Tetapi Ahli Parlimen Jasin sempat menyebut apa dia usul itu di dalam Dewan Rakyat yang lepas. Dan kita sedang berusaha untuk membawa perkara ini kepada pihak Majlis Suruhan Raja. Berhemah kita menggunakan pendekatan yang bijaksana, tetapi kita sudah register, kita sudah nyatakan inilah cara Perikatan Nasional memperjuangkan kesucian pemurnian kalimah Allah itu mengikut yang sebaik-baik yang dapat kita ikut. Tuan-tuan, itu cara kerajaan bayangan
Perikatan Nasional. Kita bukan hanya membangkang atau meminda atau menyokong hal-hal yang tertentu, kita juga mencadangkan. Sama juga portfolio pendidikan, mencadangkan reformasi pendidikan di tingkat kebangsaan. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, tuan-tuan boleh bandinglah Menteri Pendidikan apa yang dicadang, Shadow Minister cadang apa untuk dasar sebuah kerajaan tingkat persekutuan. Kita mencadangkan reformasi untuk pendidikan yang sebenar, atau islah pendidikan, atau pembaharuan pendidikan yang sebenar, termasuk urusan pentadbiran, governance, sekolah-sekolah agama seluruh Malaysia yang tidak termasuk dalam sistem di bawah Kementerian Pendidikan. Memang benar dia di bawah hak kerajaan negeri, tapi tak termasuk dalam sistem, dalam daftar, dalam rada Kementerian Pendidikan. Tak boleh. Kalau kita memerintah, insya-Allah kalau kita memerintah semula, soal sekolah agama ini kena masuk dalam rada Kementerian Pendidikan. Tak boleh. Oh, ini bawah kerajaan negeri. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena perbaiki. Dia mesti dimasuk di bawah data Kementerian Pendidikan. Cuma kaedahnya berbeza kerana dia bukan sekolah yang 100% di bawah kuasa Kementerian Pendidikan. Dia bukan dalam kuasa federal, dia dalam kuasa negeri. Tapi untuk tidak berada di bawah rada Kementerian Pendidikan, kita tidak akan menangkan. Seandainya kita diberikan peluang oleh Allah SWT untuk mentadbir di federal, di Putrajaya sekarang. Tetapi di Selangor, tadi disebut oleh kebuang kita, ada 80 buah SIP, Sekolah Islam Persendirian, yang sekarang ini berhadapan dengan masalah. Apa masalah dia? Lesen dia daripada Majlis Agama Islam atau Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Lesen daripada JAIS, ini bukan salah JAIS, tapi JAIS hanya boleh bagi lesen kalau pihak berkuasa tempatan telah membenarkan, mengabsahkan kedudukan sekolah itu. Sekolah ni dah ada dah wujud dah. Sebab itu timbul isu 20,000 murid itu. Dan ini kebanyakannya di pihak berkuasa tempatan, yang tuan-tuan boleh agaklah siapa yang menguasainya. Petaling Jaya, Shah Alam dan sebagainya. Ini sedang diperjuangkan teman-teman kita, termasuk daripada PAS, termasuk daripada NGO yang bersahabat dengan kita, sedang memperjuangkan, dan insya-Allah kita akan selesaikan sebaik mungkin. Dan saya yakin seandainya kita diberi peluang untuk mentadbir sebagai kerajaan di negeri Selangor, ini antara perkara mudah yang boleh kita selesaikan. Ini bukan janji saya lah tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya rasa ini benda yang mudah yang boleh selesaikan. Itu bukan janji besok. Hari ini saya jadi Perdana Menteri macam mana? Dah tak larat dah nak mengajuk the unsold story ni. Hari ini saja ada Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan 3 bulan, bukan 2 minggu, dalam masa 24 jam harga minyak akan turun. Saya ulang. Aduh, letih tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun tak tahulah, dia ni nak jadi Perdana Menteri ke nak jadi selebriti. Saya rasa dia masuk rekod sebagai ketua kerajaan dalam dunia yang paling banyak menghadiri majlis jamuan Hari Raya Aidilfitri. Saya pun sebenarnya minta dia hadir juga ke Pahang, tapi dia tak nak. Ingatkan dia tak serta saya, rupanya sebab kita tak ada pilihan raya negeri, rupanya dia Pahang. Jadi siapa-siapa nak Perdana Menteri datang ke negeri tuan-tuan dan perempuan untuk jamuan Hari Raya yang akan datang, adakanlah pilihan raya negeri. Dia akan datang dengan ramai. Bukan saja dia datang, dia akan berlari-lari anak ketika dia datang. Dia sama ada naik helikopter atau dia naik kereta Jaguar. Dia tengok kesesuaian. Dan dia mungkin menyanyi, dan kalau betul caranya menari juga. Jadi inilah, saya tak tahu Perdana Menteri ini Perdana Menteri atau selebriti. Tapi insya-Allah ya, Tuan Guru Haji Ari ada berucap di Parlimen. Dia sebut, dia kata kita ni kalau buat rumah, dan kalau rumah kita itu rumah kaca, kita jangan baling batu, nanti batu tu kena kat rumah kita sendiri. Ini yang sedang berlaku, rumah kaca kerajaan Madanon ni. MCA, MIC dah mengajuk dah tak bertanding di Selangor ni. Tak pernah MIC, MCA, tuan-tuan orang Selangor tahu mana pernah MCA, MIC tak bertanding kat Selangor. Mengajuk dah.
Ya, dia berebut sama-sama dia dah sekarang, dan dia berkelahi sama-sama dia. Dan saya cukup yakin, sebab ada orang tanya, apa kena mengena pilihan raya negeri di 6 negeri dengan kerajaan di Putrajaya? Saya kata ada kena mengena. Ya, ada. Tuan-tuan yakinlah, seandainya kita menang besar 3 negeri, kan? Menang di Selangor, menang di Negeri Sembilan, kalaupun tak menang tapi kita good fight di Pulau Pinang. Ni cakap ukur baju di tangan di badan sendiri ni. Bukan macam dia hari ni jadi Perdana Menteri, besok semua benda turun harga. Kita bercakap ukur baju di badan sendiri. Bukan kita tak nak menang Pulau Pinang, tapi cara kita macam saya sebut tadi lah. Cara kita di Kelantan lain, cara di Terengganu lain, cara di Selangor lain. Menang, kita nak menang di semua negeri, di 6 negeri. Tapi cara kita, biarlah rakyat pun kata, betul itu. Kalau kita kata, kita akan menang semua negeri. Macam dia kata, kita akan tawan 2 negeri. Kita dahulu kepala 2 negeri itu, na'udzubillah, janganlah berlaku. Cuma kita duk fikir macam Rafizi dulu masa PH, kita akan wipe out PAS di Kelantan. Dia pernah buat statement itu. Rafizi pernah sebut sebelum PRU14, kita akan sapu bersih PAS di Kelantan. PAS pernah menang 1 don dengan 2 undi lebih pengganti menteri besar dari kerajaan, and you boleh kata you nak wipe out PAS di Kelantan. Di Pahang, kawasan saya dulu, Temeloh tu, Semantan itu, PAS pernah menang seorang-seorang dia bertanding kat situ. 2 kali PAS menang, seorang-seorang je, tak ada campuran, seorang-seorang boleh menang. Dan siapa-siapa nak bertanding di Dun Semantan dalam Parlimen Temeloh sampai hari ini, ya, kalaupun UMNO menang, PAS tak pernah hilang deposit. You boleh kata you nak wipe out, you nak sapu bersih PAS di negeri Kelantan. Itu formula Rafizi lah. Tapi dia nak buat macam mana, dia dah memang menteri formula sampai hari ini, ya. Jadi kita ukur baju di badan sendiri. Kita nak menang di semua negeri, tapi kita tahu di mana keyakinan kita untuk menang lebih daripada negeri yang lain. Dan yang antara yang kita nak menang dan kita yakin boleh menang ialah Selangor, kalau tuan-tuan dan puan-puan memberi bantuan kepada kita. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Dan kalau kita menang besar, ini yang dikatakan tadi, rumah kaca itu yang UMNO dan DAP dan PH dan PKR itu, dia akan pecah sendiri. Kita tak payah buat langkah-langkah lah, tak payah melangkah ke sana, melangkah ke sini. Dia sendiri je melangkah sendiri untuk memecahkan diri dia sendiri. Kita berdoa, kita bekerja kuat, insya-Allah. Kita akan buat kerja jentera kita jaga kawasan kita masing-masing, dan kita bertawakal kepada Allah SWT untuk memberikan kita kemenangan di negeri Selangor dengan penuh berjaya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan, 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 takbir.